Assalamualaikum, bersama saya Muhammad Syariza Mawang dalam Berita Pagi Sabah edisi Isnin 11 Oktober 2021. Susulan kebenaran merentas negeri bermula hari ini yang diumum Perdana Menteri petang semalam, Sabah masih berada dalam kawalan pergerakan mengikut zon dan kawalan rentas daerah di luar kawasan zon seperti dikuatkuasa sebelum ini. Kebenaran rentas negeri akan dipertimbang dalam mesyuarat Kabinet Negeri Rabu ini. Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan Sabah Datuk Seri Panglima Masidi Manjun berkata pendirian kerajaan negeri berhubung kebenaran rentas negeri akan diumum selepas mesyuarat Kabinet berkenaan. Katanya Jawatankuasa Pengurusan Bencana COVID-19 negeri akan mempertimbang keputusan Kerajaan Persekutuan itu sebelum mengemukakan cadangan dan perakuan kepada jemaah menteri. Antara perkara yang diambil kira termasuk peratusan vaksinasi lengkap dalam kalangan penduduk dewasa Sabah yang belum mencapai 90%. Ini kerana peratusan vaksinasi lengkap itu merupakan prasyarat kebenaran rentas negeri yang ditetapkan Kerajaan Persekutuan. Setakat Sabtu lalu, hanya 69.3% atau lebih 1.91 juta penduduk dewasa Sabah lengkap 2 dos vaksin COVID-19. Sementara itu, dalam kenyataan media sama, Datuk Masidi berkata hanya 294 atau 52.31% daripada 562 kes baharu COVID-19 yang direkod semalam didaftar dalam tempoh 24 jam, manakala selebihnya merupakan kes daftar lewat. Datuk Masidi menjelaskan 18 daerah mencatatkan penurunan kes, 8 daerah merekodkan peningkatan kes, manakala 1 daerah iaitu Kalabakan kekal 2 kes baharu seperti hari sebelumnya. Sebanyak 7 kematian direkodkan semalam iaitu masing-masing 2 kes di Keningau dan Papar. Manakala selebihnya dicatat di Sandakan, Kinabatangan dan Sempurna yang masing-masing merekodkan 1 kematian. Datuk Masidi bagaimanapun berkata bilangan kematian tersebut tidak semestinya berlaku dalam tempoh 24 jam lalu kerana terdapat kes yang mengambil masa untuk pengesahan. Dalam pada itu, seramai 700 pesakit sembuh, 2,488 orang pula sedang menerima rawatan, termasuk 114 pesakit yang memerlukan penjagaan kritikal. Daripada jumlah itu, 47 pesakit memerlukan alat bantuan pernafasan. Menurut Datuk Masidi, 193 pesakit tahap 4 dan tahap 5 merupakan individu yang belum mendapat vaksinasi lengkap. Dalam perkembangan berkaitan, sebanyak 13 kompaun dikeluarkan di seluruh negeri semalam kerana pelanggaran SOP COVID-19. Penguatkuasaan SOP turut dijalankan di perairan Laut Sabah oleh pasukan polis marin dan APMM. Sebanyak 2 tangkapan dibuat di bawah Akta Perikanan 1985. Sebelum ke berita seterusnya, kita ikuti statistik terkini kes COVID-19 mengikut daerah dan kadar vaksinasi bagi Sabah. Kadar vaksinasi di Sabah yang terus meningkat memberi keyakinan kepada orang ramai untuk menjalankan aktiviti harian seperti biasa sesuai norma baharu. Walaupun kadar vaksinasi lengkap belum mencapai sasaran 80% imuniti kelompok, namun rata-rata individu yang ditemui RTM lega kerana program imunisasi COVID-19 kebangsaan PICK yang dijalankan sejak Mac tahun ini telah menunjukkan impak positif. Macam kita tahu sebelum ni kan, hampir 2 tahun kita di musim pandemik ni tidak boleh keluar rumah, pergerakan kita semua limit. Boleh kata setiap kali keluar rumah kita mengambil risiko untuk dijangkiti lah, tapi syukur Tuhan, syukur Allah sebab dengan program imunisasi yang diperkenalkan oleh pihak kerajaan dan kita sudah melihat kesannya sedikit demi sedikit. Kalau dulu kan ujung minggu pun di rumah aja bosan. Sekarang rasa dah terkurung sudahlah. Alhamdulillah setakat ni masih sudah boleh kan. Jadi boleh bawa budak. Sebab lama sudah di rumah berkurung, tidak keluar. Alhamdulillah, syukurlah. Boleh masuk shopping mall. Cuma masuk kedai-kedai tu ada terhad sikit lah. Rasa gembira lah sebab dapat sudah buat aktiviti sendiri macam memancing, hobi sendiri begitu. Lepas sudah kena vaksin, kalau dulu belum vaksin lagi, belum lengkap 2 dos, tidak dapat lagi pergi mana-mana. Hujung minggu ada buat aktiviti lah. Sebelum ni susah jugalah. Jadi ada okey sikit sudahlah habis kerajaan beli kelonggaran yang boleh beriadah, boleh buat aktiviti lah. Setakat Sabtu lalu, kumulatif penduduk Sabah yang telah lengkap divaksin melebihi 1.97 juta orang atau 69.3% populasi dewasa.
Penantian sekian lama penduduk di Kampung Paris dan Kampung Sukau kinabatangan untuk memiliki bangunan sekolah baharu bakal menjadi kenyataan. 3 buah sekolah akan mendapat bangunan baharu iaitu SK Paris 3, SMK Paris dan SMK Sukau dengan anggaran kos RM25 juta. Bangunan sekolah baru itu juga memberi manfaat kepada pelajar di kawasan sekitar. Timbalan Menteri Pendidikan 2 Datuk Muhammad Alamin berkata, peruntukan bagi pembinaan ketiga-tiga sekolah berkenaan sudah diluluskan. Proses tender dijangka diadakan selewat-lewatnya Januari tahun depan. Katanya SK Paris 3 dan SMK Paris masing-masing diperuntukkan RM31 juta, manakala SMK Sukau yang mempunyai kemudahan asrama mendapat peruntukan RM63 juta. Saya berharap kepada agensi pelaksana akan dapat menyelesaikan beberapa perkara tersebut yang masih lagi pending supaya proses pembinaan dapat diteruskan, dimulakan secepat mungkin. Dan berita baik ini adalah untuk masyarakat Sukau khususnya dan juga Parlimen Kinabatangan amnya. Datuk Muhammad ditemui RTM semasa mengadakan lawatan ke sekolah berkenaan di Kinabatangan. Katanya bangunan baharu SK Paris 3 akan dibina berhampiran bangunan sekolah sedia ada kerana tapak berkenaan cukup luas dan memenuhi syarat ditetapkan bagi pembinaan sekolah rendah. Manakala SMK Paris yang kini menumpang di kawasan SK Paris 3 akan dibina di kawasan seluas 6.07 hektar di Paris 1. Sementara itu, pembinaan SMK Sukau yang dilengkapi bangunan asrama dengan kapasiti 300 pelajar pula akan dibina di tapak seluas lebih 6 hektar berdekatan bangunan sekolah sedia ada. Sangat bersyukurlah ya jika ketiga-tiga sekolah ini dapat bangunan baru ya sebab sudah sejak sekian lama saya ingat masyarakat di sini menunggu sekolah baru. Munah yakin pembinaan bangunan sekolah baharu mampu menyediakan suasana pengajaran dan pembelajaran lebih selesa kepada pelajar dan guru. Sebuah kilang ais akan dibina di Kampung Keramat Beluran untuk menyimpan hasil perikanan dan pemasaran ikan di daerah berkenaan. Kilang bernilai RM300,000 itu akan dibina di atas tapak seluas 0.2 hektar. Menteri Pertanian dan Industri Makanan Datuk Seri Dr. Ronald Kiandi berkata, apabila siap kelak, kilang ais itu akan memberi manfaat kepada 2,783 nelayan di daerah ini. Pada peringkat ini, LKM sedang berurusan dengan pejabat daerah dan Jabatan Tanah dan Ukur untuk memastikan kawasan tapak bagi pembinaan kilang ais tersebut. Jadi sebaik saja urusan tapak tanah ini dapat diperoleh oleh LKM. LKM akan terus bangunkan satu kilang ais untuk Beluran. Datuk Seri Ronald ditemui media selepas program walkabout ke rumah peserta PKPN di Kampung Kolapis di Beluran. Terdahulu, beliau menyerahkan sumbangan bakul makanan kepada 100 ahli nelayan PNK Beluran. Ia merupakan sebahagian sumbangan mafi prihatin yang disalur menerusi LKIM bersama PNK bagi mengurangkan beban nelayan yang terkesan pandemik COVID-19. Datuk Seri Ronald yang juga ahli Parlimen Beluran turut menyerahkan kad pendaftaran nelayan Jabatan Perikanan Sabah kepada 2 orang nelayan dari Pulau Jambongan serta 2 kad pengusaha perikanan di daerah Beluran. Sejumlah 870 bantuan bakul makanan di bawah program RT Cares, Jabatan Perpaduan Negara dan Integrasi Nasional JPNIN Sabah diagihkan kepada penerima di 29 kawasan rukun tetangga KRT daerah Tenom. Penyerahan bantuan disempurnakan Pegawai Daerah Tenom Sungkim Rumangun di Dewan Seri Mantailang Tenom. Seperti yang kita sedia maklum, kerajaan senantiasa memberi bantuan kepada mereka yang memerlukan melalui pelbagai agensi kerajaan seperti Jabatan Kebajikan, Perpaduan dan lain-lain lagi lah. Semoga sumbangan ini akan meringankan bebanan kepada yang terjejas setiap ahli KRT yang memerlukan sumbangan ini. Terima kasih kepada JPNIN Negeri Sabah untuk memberi sumbangan bakul makanan kepada semua pengurusi KRT daerah Tenom. Program ini turut dilaksana di daerah Tambunan pada bulan lalu dengan penyerahan bantuan bakul makanan kepada 1,080 penerima daripada 36 KRT.
174 pain darah berjaya dikumpul sempena program Derma Darah Lumadan Sejahtera yang berlangsung semalam. Program itu anjuran pergerakan wanita bahagian PBS Lumadan dengan kerjasama beberapa agensi termasuk unit tabung darah Hospital Beaufort. Program sehari ini bertujuan membantu mengumpul bekalan darah untuk kegunaan unit tabung darah Hospital Beaufort. Menurut Adun Lumadan, Ruslan Muharam, selain derma darah, program ini turut diserikan dengan beberapa aktiviti seperti agihan SIM kad percuma kepada golongan B40, pemeriksaan mata, cabutan tiket bertuah dan pemeriksaan indeks berat badan. Kita telah menyediakan 1,000 SIM kad ini kepada mereka-mereka golongan B40 dan untuk membantu mereka, anak-anak mereka yang sedang bersekolah. Ruslan berkata demikian kepada pemberita RTM selepas menyempurnakan program Derma Darah Lumadan Sejahtera di Kampung Swasta Beaufort. Program ini akan diteruskan secara berperingkat di sekitar kawasan Dun Lumadan. Aktiviti rekreasi kayak di Sandakan berpotensi besar dijadikan sebagai produk pelancongan domestik baharu. Justru Majlis Perbandaran Sandakan MPS menerusi Lembaga Pelancongan Sabah akan mengenal pasti dan melihat lebih terperinci kaedah terbaik bagi mengembangkan aktiviti berkenaan sebagai produk pelancongan tambahan. Menurut Timbalan Presiden MPS Faridah Giau, usaha itu bagi mempelbagaikan konsep dan daya tarikan pelancongan daerah agar tidak tertumpu sebagai destinasi pelancongan semula jadi sahaja. Ini merupakan salah satu produk baru untuk pelancongan domestik Sandakan yang kita lihat mempunyai potensi yang besar. Sebab kita perlukan satu aktiviti bukan setakat pelancongan tapi ini sebenarnya rekreasi kepada keluarga untuk sama-sama masyarakat Sandakan bersama-sama mengalamilah salah satu konsep rekreasi terbaru. Beliau ditemui RTM semasa meninjau pelaksanaan program kayak santai sempena sambutan Hari Sukan Negara 2021 di sekitar pesisir laut Bandar Sandakan. Sementara itu, menurut Presiden Persatuan Rekreasi Daerah Sandakan, Sejid Han Mat Kawasa, aktiviti berkayak berupaya menjadi tarikan baharu kepada orang ramai. Kita mengadakan kayak santai. Kayak kita ni kayak baru, fishing kayak. So mancing lah. Kita sebenarnya memupuk budaya bersukan tu di kalangan masyarakat, terutamanya di Sandakan. Program julung kali ini anjuran Persatuan Rekreasi Daerah Sandakan bersama Sandakan Kayak Fishing Community. Sekian berita pagi Sabah. Ayuh keluarga Malaysia terus patuhi SOP. Putuskan rantaian COVID-19. Kita jaga kita. Saya Muhammad Syariza Mawang. Salam hormat.